Kami sedar ya Allah, kami telah banyak melakukan dosa dan kemungkaran. Justru itu, Kau ampunkanlah dosa kami ya Allah. Kau ampunkanlah dosa kami ya Rahman. Kau ampunkanlah dosa kami ya Rahim. Kau ampunkanlah dosa kami ya Ghafar. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara mara kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami dan dosa seluruh umat Islam di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, Aziz ya Jabbar, permudahkanlah urusan kami di dunia dan urusan kami di akhirat. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami lakukan sebagai satu amal ibadah. Ya Allah, ya qabilal hajat, perkenankanlah doa kami ya Allah. Perkenankanlah doa kami ini ya Allah. Kami memohon kepadamu kerana Engkaulah sahaja tempat kami meminta-minta. Engkau yang menciptakan kami. Kami merayu kepadamu kerana Engkaulah yang maha mengkabulkan doa kami ini. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarqana min ba'dihi tafarqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum. Taqabbal. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Rizam atas pimpinan bacaan doa. Jadi dengan ini saya rasa ramai ibu bapa, guru-guru dan anak-anak yang ingin tahu tentang perjalanan pembukaan sekolah yang mungkin tidak lama lagi kita akan jalani. Jadi tanpa buang masa, saya menjemput Tuan Guru Besar Encik Khalid bin Muhammad untuk menyampaikan taklimat berkenaan dengan pengoperasian sekolah 3.0 2021. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Yang berusaha Puan Hamilah binti Husin JPK 1 SK Kesentua, Cik Tuan Haji Azian bin Muhammad Dali JPK HEM SK Kesentua, Puan Rainah binti Jaafar JPK Koko SK Kesentua, Cik Nur Azmi sekiranya ada, saya tak nampak kat sini, dan juga barisan yang diputus PIBG bersama dengan AJK PIBG. Saya nampak Puan Fazlina ada kat sini. Yang dihormati barisan guru-guru dan juga AKP SK Kesentua yang amat dihormati dan dihargai, barisan ibu bapa, penjaga murid SK Kesentua, murid-murid yang amat cikgu sayangi dan rindukan sekalian, dan sidang hadirin hadirat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi alhamdulillah dapat juga kita hari ini bersua muka. Boleh tak sekejap saya nak minta 5 minit kita buka kamera. Rindu nak tengok muka mak bapak, muka penjaga ni lah. Kalau dapat buka kamera kita share, saya nak ambil gambar, nak screenshot nak buat ni. Minta maaf lah ganggu yang sensor mak bapak saya. Cikgu Rahaida yang nampak kat saya lah. Cikgu Rahaida, Kaim Ar-Rayan saya tak perasan, Azam Zakuan saya tak perasan ni. Kali ini saya perasan dari mak dia kerja terbaik kat sekolah Kesang ni, bagus. Baik saya screenshot kejap. Okey.
Baik. Saya dah on tapi tak keluar. Tak apalah, dapat mana yang ada. Alhamdulillah. Baik. Jadi Alhamdulillah lah dengan izin Tuhan ya, semua saya je taklimat dapat daripada pengoperasian sekolah ni, kita dapat daripada pengarah semalam pukul 9 pagi sehingga pukul 5 petang ditaklimatkan tentang pengoperasian sekolah ni. Jadi saya dan minggu ini jabatan meminta pihak sekolah untuk mewar-warkan kepada guru dan juga ibu bapa dalam minggu ni. Jadi saya terpaksa ambil hari ni sebab hari Khamis saya dah ada kursus TS25 transformasi dengan hari Jumaat. Esok pun ada libat urus, taklimat keuangan lagi. Jadi memang satu hari 2-3 mesyuarat tu. Jadi hari ni agak free sikit lah kan. Jadi saya pilih hari ni. Jadi terima kasihlah kepada ibu bapa, penjaga murid, guru-guru kerana sudi hadir untuk sama-sama kita mendengar tentang operasian sekolah 3.0 jadi saya mohon maaf dulu sekiranya paksa mengambil masa lapang tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian demi untuk memudahkan perjalanan sekolah SK Kesan Tua apabila dibuka nanti. Boleh tak raise tangan, raise hand tu, berapa orang yang kenal saya ni? Raise hand berapa orang yang kenal saya ni, yang pernah nampak kat surau ke. Saya tengah tak perasan berlaga baru dengan beberapa ni, tapi saya tahu ramai kat masjid kat surau ni, kesan luar. Okey, Alhamdulillah adalah 13 orang yang raise Alhamdulillah. Jadi saya rasa saya hari tu saya dah buat perjumpaan. Baik tuan, terima kasih semua. Hari tu kita dah buat perjumpaan 17 hari bulan berapa itu bersama ibu bapa dan penjaga tahun 6 tentang libat urus murid-murid tahun 6. Saya harap ibu bapa tahun 6 telah penjelas perjalanan hala tuju sekolah, dan hari ini pula lebih besar lagi daripada PPKI, daripada prasekolah sampailah ke tahun 6 mungkin ramai. Jadi saya dah ambil keputusan, kita buatlah Google Meet dan dalam masa yang sama kita rekodkan perjumpaan ini, taklimat ini untuk kita blastkan nanti video ini dalam grup kelas supaya yang tak hadir, yang tak dapat sertai Google Meet pada petang ini, mereka dapat manfaat bersama-sama. Mudah-mudahan sesi pembukaan sekolah 3.0 2021 SK Kesan Tua berjalan lancar. Baik, saya akan sharekan tentang design design. Nampak tak? Nampak tak yang saya sharekan? Tak ada lagi? Belum. Tak ada. Belum. Tak Tak ada cikgu. Kali tak nampak sekejap Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada. Okey. Baik. Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada juga. Allahu Akbar. Cikgu Nohayati boleh share ke tak yang saya tu? Tak ada cikgu, tak ada. Saya masuklah. Sekejap. Boleh dah tu Boleh besarkan tak Cikgu Yati? Saya minta maaf lah, saya hari tu pembentang pun macam ni juga, tak tahu laptop ni. Okey yang ini libat urus sedikit lah. Okey, sekolah bersama dengan ibu bapa penjaga pada hari ini 20 September hari Rabu
2:30 petang secara dalam talian. Baik, boleh enter Cikgu Yati. Okeylah, yang ini saya rasa saya tak perlulah nak kongsi terlalu panjang sebab kita punya slide ni pun kan banyak. Baik, boleh ini latar belakang saya lah. Daripada tu, okey, kemudian ini yang kerja buat saya lah sepanjang saya masuk daripada 8 bulan 3 daripada PPD Jasin yang itu ditukarkan ke Sekolah Kesang ni 8 bulan 3 2021. Antara program-program ataupun perkara yang kita baik pulih lah untuk menambah baik prasarana sekolah dalam kelas, luar kelas dan persekitaran sekolah. Okay, Cikgu Yati boleh sambung lagi. Okay, itu ada 7 perkara, kemudian 8, yang ke-9, yang ke-10, yang ke-11 tu. Okay, kita pun dah dapat prasekolah inovatif kita 10,000 baik pulih. Alhamdulillah, jabatan dah luluskan. PPD dah luluskan. Kemudian baru-baru ni baik pulih longkang sekitar sekolah menelan belanja 20,000 pun sedang dalam proses baik pulih tu, masih dalam perjalanan baik pulih. Jadi alhamdulillah dah, dan insyaAllah tahun hadapan mudah-mudahan sekolah kita akan lebih ceria dan lebih kondusif lah supaya murid-murid rasa lebih selesa untuk hadir ke sekolah bertepatan dengan tema sekolahku, rumahku, itu tujuan kita lah. Okay, next. Okay, ini yang saya ada sharing yang itu tentang program TS25. Inilah hala tuju yang kita nak bawa, yang kita sama-sama lah. Saya harapkan mendapat sokongan padu daripada guru-guru, daripada PIBG, daripada ibu bapa. Hala tuju kita yang dari segi pengurusan tu ada 2, iaitu pengurusan Pusat Sumber Cemerlang. Alhamdulillah kita dah dapat naik taraf 5,000 YB Haji Ghazali, Timbalan Speaker Negeri Melaka YB Don Rim sumbang untuk menambah baik PSS kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan target kita pengurusan PSS cemerlang 2025 akan tercapai. Kemudian pengurusan kewangan pun cemerlang. Kemudian dalam kurikulum akademik kita menyasarkan 2025 PBD tahun 5 dan juga tahun 6 itu murid-muridnya telah pun mencapai TP5 dan juga TP6 sebab IPSR telah pun dimansuhkan itu lepas. Jadi PBD memainkan peranan penting lah di luar daripada PBD itu yang besar sekali PBS lah, pentaksiran berasaskan sekolah. Jadi dalam akademik juga kita target kita adalah untuk PBD ni tahap 1 tahun 3 tu paling kurang darjah 3 dah lepas tahap melepasi TP3 lah, tahap penguasaan 3. Maknanya dah menguasai, tak ada murid tahun 3 dan tak boleh baca lagi. Kita doa-doa macam tu dah dengan sokongan. Kita ada buat intervensi, ada buat PBD ni walaupun UPSR tak ada tuan-tuan dan perempuan, tetapi PBD ni sebenarnya lagi leceh daripada UPSR sebab kita perlu banyak dia punya intervensi, dia punya bahan-bahan evidence dia punya dokumentasi dan juga ada jawatankuasa jaminan kualiti yang terdiri daripada jabatan, PPD, pihak sekolah. Jadi kita ada beberapa borang kita kena isi untuk memastikan anak-anak tuan-puan ni mendapat TP6, TP5 tu, TP yang didapat itu, tahap penguasaan yang didapat itu adalah yang betul-betul dijamin kualiti. Bukannya kerana budak ni baik dengan cikgu, dia dapat TP6, tak. Dia berasaskan. Sebab itu kita dalam PDPR ni, antara hikmah PDPR ni saya melihat bila dalam PDPR tu murid-murid, anak-anak tuan-puan dengan bantuan ibu bapa penjaga, alhamdulillah kita nampak banyak ibu bapa anak-anak tuan-puan sharing tentang hasil kerja mereka yang kadang-kadang kita rasa macam luar biasa anak-anak Kesang ni sebab Kesang ini tahun 2003 tuan-puan, saya suka ingatkan diri saya lah dan kepada guru-guru, pada tuan-tuan jugalah, sekolah Kesang ini bukan sekolah yang biasa-biasa. Dia pernah mendapat anugerah Sekolah Harapan Negara tahun 2003. Itu saya ingat tu. Ada beberapa orang cikgu yang masih ada lagi dekat sini. Cikgu Fairuz, Cikgu Rahmah, kalau tak silap.
Ada lagi beberapa orang cikgu yang masih ada dekat sini. Maknanya ibu bapa, guru-guru, PIBG, Sekolah Kesang ini bukan warga yang biasa sebenarnya. Cuma mungkin kita belum kena dia punya rentak lagi. Jadi insya-Allah, dan kita juga dalam kurikulum kita mentargetkan untuk membudayakan PDPC Part 21. Kerana itulah saya mohon tuan-puan, saya ada hari tu kita dah buat untuk tuan-puan tolonglah, saya dah bagi dalam GM dalam kelas, bukan GM, Google Form, GF. Mana-mana ibu bapa yang boleh tolong sekolah tu dari segi keceriaan, dari segi akademik, kita dah bagi-bagikan tu. Sekarang ni dalam proses kita nak buat Google Meet nanti, ikutkan tuan-tuan punya kesesuaian yang boleh bantu sekolah tu lah. Dalam kelas pula kita akan tumpukan kepada kemenjadian murid lah. Kemenjadian murid, Alhamdulillah budak kita dah ada pergi antarabangsa itu hari. Alhamdulillah, kebangsaan pun dah ada, wakil negeri pun Alhamdulillah dah ada. Jadi untuk kurikulum insya-Allah lah. Kemudian untuk hal Aiwan murid ni, kedatangan kita nak bila bersemuka tu kedatangan kita paling kurang pun 95% yang ditetapkan oleh KPM, paling kurang lah. Setakat ini kita baru mencapai 92, 93, kadang-kadang 95 lah. Kalau boleh setiap bulan tu biar 90, setiap hari biar dia 95% kehadiran lah. Kemudian amalan baik, Alhamdulillah, setiap orang guru akan melaksanakan, kalau boleh paling kurang pun anak-anak tuan-puan ni dia ada cikgu-cikgu ni akan bagi mereka dia punya amalan baik tu lah, akan masukkan dalam sistem apa yang dia buat di sekolah yang baik lah, ucap salam ke, pungut sampah, kutip sampah, tu semua akan dimasukkan dalam sistem SSDM tu, amalan baik murid lah. Kemudian untuk KOKO tu, itulah semua sekali kita target ke arah yang paling tinggi, iaitu kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa baik. Itu hala 7 Sekolah Kesang. Tapi macam mana pun kadang-kadang saya suka juga, sekarang ni dah sampai dia punya trend lah. Masing-masing sekolah ada yang nama macam Serkam Darat, dia dah buat sedara lah, macam-macam. Jadi dia orang tanya, Kesang apa Kesang punya sekatan? Saya kata sekata. Sekolah Kebangsaan Kesang Tua, sekata lah, kami seia sekata. Wow, dia orang kata gurau-gurau. Jadi itu sekata lah, ataupun SKKT. Pak Jahanam nak sebut panjang SKKT. Kalau sekata tu sekata sekali sebut. Okey, ini adalah mulai tahun 2021 SK Kesang Tua telah pun dipilih untuk sebagai sekolah program transformasi sekolah. Program transformasi sekolah. Jadi bila kata transformasi ni tuan-tuan kena tahulah apa itu maksud transformasi. Maksudnya transformasi TS25 ni pada tahun 2025 nanti semua sekolah di Malaysia akan menjadi sekolah ada program transformasi sekolah. Ada program banyak ditransformasikan lah. Dan Sekolah Kesang Tua ini adalah kohort yang ke-6, itu bagi tahun 2021. Jadi tu bila kata program transformasi ni, dua saja objektif dia. KPM wujudkan di bawah PPPM tu, KPM nak adakan transformasi ni, dia punya objektif dia dua. Satu, kemenjadian murid. Kita nak murid tu menjadi, dan yang keduanya adalah kualiti sekolah. Bila murid tu menjadi dari segi aspek sasianya menjadi, akademiknya menjadi, kemudian insya-Allah murid yang hebat datang daripada guru yang hebat, ibu bapa yang hebat, dan akan melahirkan sekolah yang berkualiti. Baik, seterusnya kita ada Cikgu Yati boleh terus, okey. Untuk menyokong menyokong prasarana dan juga menarik minat murid-murid kita wujudkan program Sekolah Lestari ini. Itu antara yang kita nak cuba tambah baik lah. Sekarang ni kita dah mula 20% sebab PKP ni kita buat sikit-sikit lah. Kalau tidak ni insyaAllah kalau tuan-tuan, ibu bapa turun nanti, boleh turun ke sekolah, kita buat sama-sama, saya rasa lebih cepat lah. Macam itulah sebelum dan selepas tu apa yang kita nak buat, macam itulah bentuk dia. Kemudian itulah contoh-contoh dia lah. Okey, kemudiannya kita akan masuk, okey, next. Terus kepada program pada hari ini. Jadi saya minta lah tuan-tuan kalau ada jasa baik, ada idea untuk apa saja sumbangan kepada sekolah, bolehlah bantu pihak sekolah.
Kemudian kita akan masuk kepada tajuk kita hari inilah, iaitu tentang sesi libat urus Bukan ni. pengurusan pembukaan pengoperasian sekolah 3.0 2021. Boleh share tak Cikgu Ustazah Yati? Saya akan bagi taklimat ni khas untuk ibu bapa dulu, kemudian selepas selesai ibu bapa nanti saya akan bagi pada guru lah, sebab guru yang banyak sebenarnya. Ibu bapa cuma kita nak maklumkanlah apa sebenarnya yang berlaku ketika pembukaan sekolah nanti dan apa yang kita nak ibu bapa sama-sama buatlah. Boleh Cikgu Yati, Ustazah Yati sharing pembukaan tu. Terima kasih Ustazah Yati. Baik Baik, ini sesi libat urus bersama JPN semalam lah yang diadakan tapi ini yang KPM buat tadi 17 lah. Semalam kita di Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, semua sekolah-sekolah Melaka, Jabatan buat penataran semalam 21 September 2021 hari Rabu. Baik, terus. Dia ada 164 slide, tapi saya ambil yang berkenaan sekolah kita sajalah. Senang cerita kan, tinggal ada 40 slide lah. Baik jadi pembukaan semua sekolah adalah mengikut fasa, Pelan Pemulihan Negara PPN. Okey, kehadiran murid ditetapkan pada kadar 50%. Bila sekolah dibuka untuk tahap 1 dan juga tahap 2 nanti, tahun 1 sampai tahun 6, hanya 50% budak yang hadir kita gele-gelekan. Okey. Kemudian ada juga beberapa kelas beberapa kelas yang terpaksa hadir semua, tak ada penggiliran. Kemudian penambahbaikan SOP yang sedia ada. Baik, next. Baik tu contohlah. Contoh dalam kelas, bila tahun 1 dan juga tahun 6 besok masuk ke kelas, maknanya budak itu akan dibagikan pulang atas society. Dia akan bagikan 2. Tuan-tuan. Satu kelas tu contohnya ada 36 orang murid, kita akan bagikan minggu pertama ni 18 orang murid yang datang. Minggu kedua 18 orang murid yang datang. Jadi yang hadir tu dia bersemuka, yang tak hadir tu dia PDPR. Tapi bukan PDPR seperti yang ada sekarang ni. Dia PDPR, guru-guru akan bagi nota lah apa yang perlu dibuat, macam tu lah kerja yang perlu dibuat untuk minggu depan ke dan sebagainya lah. Modul dan sebagainya lah dibekalkan. Okay, next. Baik yang ini yang tidak ada penggiliran. Yang ini kena datang semua budak kena. Yang penggiliran tadi tahun 1 sampai tahun 6 Yang penggiliran adalah murid PPKI ataupun program pendidikan khas integrasi. Tahu tuan-tuan, program pendidikan integrasi ini maksudnya kelas pendidikan khas yang ada berbagai jenis murid. Tak boleh nampak ke, dia macam-macam masalah lah, masalah pembelajaran dan sebagainya. Murid-murid istimewa yang pelbagai itu namanya PPKI lah. Sekolah kita ada 2 kelas ni. Okey. Jadi PPKI, murid berkeperluan khas ni mereka kena datang semua sekali. Begitu juga dengan prasekolah. Murid prasekolah bila buka sekolah nanti, bila sampai waktu dia, mereka tidak ada penggiliran. Mereka kena datang semuanya. Setakat ni macam mana tuan-tuan? Semua boleh faham tak? Faham Okey, saya harap faham. Kalau tak faham, boleh angkat tangan, raise hand. Nur Ashikin Zuniza, okey. Ada apa masalah lain ke? Okey, tak ada Baik. Kemudian, Ustazah Yati boleh tak share yang mula-mula tadi? Saya itu yang senang. Yang tadi yang saya bagi jadual tu. Jadual ni senang tuan-tuan tengok tengok sekali ni, tuan-tuan nak screenshot pun boleh screenshot. Dia sekali jalan.
Kalau ikut tu sekarang berubah slide lain, tuan dah pening balik. Masuk pasal 3 kan dah pening balik. Berapa? Dah lama kan dia kata semua anak dia datang sekolah ni kan. Tak pasal-pasal je kan. Yang ini senang lah. Yang dia bagi school home ni. Sekejap Okey. Terima kasih Tuan Yati, minta maaf menyusahkan. Baik, okey, yang ini tuan-tuan nampak ya. Ini dia punya senang cerita lah. Daripada A to Z. Baik, pembukaan sekolah rendah mengikut fasa kumpulan B. Melaka ni masuk kumpulan B lah. Baik, tengok sebelah kiri itu tulisan hitam. Itu bersemuka. Mana yang tulisan hitam adalah bersemuka. Tulisan merah PDPR. Okey. Tengok daripada sebelah kanan. Okey, sebelah kanan fasa 1 semuanya tulisan merah kan? Maksudnya semuanya PDPR. Tak ada datang sekolah. Negeri-negeri yang fasa 1. Negeri yang fasa 2, terutamanya sekarang kita lah Melaka. Melaka dah masuk fasa 2. Bila fasa 2, tu tarikh-tarikh pembukaan sekolah tu ada berapa sesi. Yang pertama 4 hari bulan 10. Untuk negeri Melaka kita mula bersekolah pada 4 hari bulan 10. Okey. Ada 2 minggu sesi itu. Okey, fasa 2 untuk negeri Melaka, untuk sekolah Kesang 4 hari bulan 10 murid berkeperluan khas PPKI ni dah mula bersekolah sepenuhnya. Kecuali mereka yang ada sakit dan ada surat dari doktor, mereka PDPR. Okey. Hanya fasa 2 saja untuk di sekolah Kesang ni kita fasa 2. Jadi dah mula murid PPKI saja yang datang. Yang lain tak perlu datang. Memang kena halau je sekarang. Pasal-pasal dia dengan mak dengan anak-anak dia halau dekat. Okey. Okey, jadi hanya PPKI 4 hari bulan 10. Okey, fasa 2. Okey, pasal 3, pasal 4 tu kemudian kan. Sebab kita cerita yang kita nak tempuh ni pasal 2, Melaka. Okey. 18 hari bulan 10 pun masih lagi murid PPKI. Prasekolah sampai darjah 6 tak perlu hadir. Okey. Haram datang sekolah, berdosa. Okey. Lepas tu sampai 1 hari bulan 11 pun masih lagi murid PPKI sahaja yang hadir bersemuka. Yang lain diharamkan datang sekolah. Okey. Kemudian 11 hari bulan 12 sehingga 1 hari bulan 1 adalah cuti akhir tahun. Lebih kurang 3 minggu lah kerajaan bagi cuti akhir tahun. Dan 3 hari bulan 1 sambung balik. Sesi masih lagi. Tahun 1 tak masuk lagi. Tahun 2022 dia masuk bulan 4 nanti. Okey. Lambat. Tahun 1 2022 masuk lambat. Sesi persekolahan untuk tahun 2021 ni akan terus sampai bulan 4 insya-Allah. Tapi apa-apa pun tunggu daripada arahan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Okey tuan. Kemudian bila Melaka masuk fasa 3. Okey. Melaka kalau masuk fasa 3 diisytiharkan masuk fasa 3 saja, maknanya murid yang bersemuka adalah murid PPKI, murid berkeperluan khas dan juga prasekolah. Okey. Bila masuk fasa 3 lah. Bila diisytiharkan. Kalau katakan jabatan isytiharkan hari ni, tuan-tuan dengar dekat sini kan macam-macam orang hantar WhatsApp. Pengarah mengisytiharkan Melaka masuk fasa 3. Jangan besok nak datang bondong-bondong bawa anak dia semua, atuk nenek datang sekolah. Belum lagi, sabar. Baru budak-budak yang masih lagi PPKI, dia 2 minggu. Selepas jabatan dia buat penataran kepada guru-guru besar dan juga pengetua dan guru besar. 2 minggu selepas itu barulah budak-budak ni masuk. Okey. Jadi jangan kita dengar WhatsApp ni. Kita dengar saja orang kata sekolah dah boleh masuk, semuanya nak hantar anak ke sekolah pula kita nak timbulkan isu lah. Okey. Jadi itu untuk fasa 3 lah. Kemudian fasa 4 yang pada kalau fasa 3 tu
masih lagi murid PPKI dan juga prasekolah. Murid PPKI dan juga prasekolah saja yang hadir. Kemudian bila Melaka ni masuk fasa 4, okey, dah masuk fasa 4 nanti barulah okey, bermulanya murid PPKI dengan 4 bulan 10, PPKI dan prasekolah masuk. Kalau Melaka ni masuk fasa 4, okey, dia 18 bulan 10, murid PPKI dah masuk, prasekolah masuk, kemudian tahap 1, tahun 1, 2, 3 barulah masuk fasa 4. Okey. Fasa 3 belum lagi, fasa 1 belum, fasa 2 ni belum, fasa 3 tahun 1 tak masuk lagi. Fasa yang keempat barulah, itu pun 18 hari bulan 10, barulah tahap 1, tahun 1, tahun 2, tahun 3 masuk, dan cikgu-cikgu akan buatkan jadual penggiliran dia. Murid mana masuk minggu 1, murid mana masuk minggu 2. Dan murid yang minggu 1 tu akan masuk pada minggu 3 nantilah, itulah. Dan seterusnya sampailah Abang Jamil mampus katanya. Gitulah contoh Piramli cakap, saya ulang aja okey. Kemudian sampai habis PKP ni lah. Baik. Kemudian okey, kita masuk pasal okey tuan-tuan. Okey tak rumusan ni? Faham semua tak? Kalau ada yang tak faham tu boleh bagi tahu lah Faham. Faham. Jelas, yang ini senang. Yang ini senang. Kalau yang tu kadang slide boleh belit. Baik, kita masuk balik slide. Ini dah boleh Ini asas kita ni. Lepas ni apa orang cakap berdasarkan yang jadual itulah. Yang ini kita masuk balik slide tadi. Film aja. Okey, kita sambung yang tadi, masuk pasal 1 tadi. Kalau faham, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Cuma kita cuba bagi yang cara yang mudah lah Minta maaf lah kalau saya bercakap ni, saya ni sebenarnya cukup bergurau. Kan bro ni dia rocker sikit kan. Kalau pilih lagu tu memang rock kapak je. Nampak dia pakai songkok buka songkok ni hancur juga. Alhamdulillah Puan Encik Muhammad Hafiz faham Alhamdulillah. Sini Bang Khalid. Alhamdulillah, gurau-gurau lah petang-petang ni mengantuk pagi dah PDPR, nak cikgu ni kan, pagi dah PDPR, tapi mak bapak pun sama juga mak bapak yang belajar ni PDPR ni, bukan anak yang belajar ikut. Sama-sama letih dengan cikgu. Allah. Sama lah cikgu, saya pun letih dengan macam ni. Sabar je lah, apa nak katakan kita buat je lah sampai macam ni mampu kata. Baik. Okey, sambung tadi yang ada tadi pasal tadi tak atas lagi Yati? Ada tak tadi pasal tadi? Pasal 1 okey. Terus lagi pasal tadi yang ni kita bincang tadi. Okey, ini pasal 2 Kita nak ganggu yang ini sekarang puan-puan pening kan. Dia ikut yang tadi. Okey, pasal 3. Okey, sebab ni ada campur sekolah mendengar. Nanti kan confuse bila terangkan. Ni pasal 4 tu tadi dia sama. Tapi kita mudahkan yang tadi lah. Baik. Okay, seterusnya. Okey, ini penting. Tuan-tuan kena ingat. Okey, pembukaan sekolah dan juga institusi pendidikan bawah KPM di lokasi travel bubble. Ni kalau dengar dalam surat khabar tu kan, travel bubble adalah negeri-negeri yang telah di label sebagai travel bubble ni gelembung gelembung pelancongan. Jadi kemungkinan besar Melaka adalah tapi tak rasmi lagi lah Melaka adalah antara travel bubble. Jadi 1 Oktober pengarah kita Dr. Azam akan dapat keputusan yang rasmi sekiranya Melaka
adalah dikategorikan sebagai lokasi travel bubble, secara automatik sekolah Kesang akan masuk fasa 4. Bila fasa 4 bermakna tadi 4 hari bulan 10 masuk PPKI dan juga prasekolah. Kemudian tahap 1 masuk pada 18. Tengok tadi yang jadual tadi kan. Bila fasa 4 tu dia kena ikut fasa 4. Tapi apa pun tak payah fikirkan yang ini, yang travel bubble ni, ini biar jabatan yang buat kerja. Kita berdasarkan tadi masih fasa 2, 4 hari bulan 10, masih lagi fasa 2 ini secara keseluruhannya sampai masuk fasa 3 nanti. Fasa 2 masih lagi murid pendidikan khas sahaja yang datang ke sekolah. Boleh faham Cuma itu saya nak bagi tahu ini je lah Kalau tiba-tiba dengar, apa salah tiba-tiba dah masuk sekolah Kesang, dah masuk fasa 4. Inilah bila diumumkan Gelembung Melaka ni masuk gelembung pelancongan. Bila diarahkan masuk fasa 4, tapi bukan kata hari ni pengarah kata Melaka masuk travel bubble, masuk fasa 4, besok semua dah datang, tahap 1 dah datang, prasekolah dah datang. Memang kecil-kecil seluruh rusau. Nyaya je. Jadi yang datang tu ikut dia 2 minggu selepas itu barulah datang prasekolah dan juga tahap 1 tu kan. Jadi ikut apa-apa pun nanti kita akan maklumkan dalam WhatsApp kelas. Macam boleh tuan-tuan? Faham Boleh. Boleh, alhamdulillah. Faham. Kita sambung lagi. Saya kenapa sekarang ni musim WhatsApp ni kan, musim WhatsApp macam-macam, ada orang semua orang pandai-pandai, semua nak bagi yang cepat ni fakta. Itu jadi takutkan kita keliru Baik, perubahan fasa. Jika sebuah negeri beralih ke fasa seterusnya, pengoperasian sekolah ataupun institusi pendidikan KPM mengikut ketetapan fasa baru selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan ke fasa tersebut. Yang saya tekankan beberapa kali tadi, bila dah beralih fasa, dia akan ambil masa 2 minggu. Bukan besok tu cakap hari ni, besok terus ubah. Tak ada Dia ambil masa 2 minggu. Baik, next. Seterusnya, pelanjutan sesi. Inilah tadi sesi persekolahan kita untuk tahun 2021 itu sehingga bulan April. Apa pun tunggu keputusan sama ada bulan Februari ke, bulan Mac ke, bulan April ke, kita tunggu. Yang merah tu jangkaan je lah. Kalau dah pulih mungkin dia akan percepatkan ke kan. Jadi apa-apa pun tunggu daripada jabatan akan turun ke PPD, arahan rasmi. Kita sekolah akan tunggu arahan daripada PPD, barulah kita akan keluar arahan dalam kelas-kelas. Kita akan war-warkan. Jadi tuan-tuan jangan tengok dalam WhatsApp apa dan sebagainya. Nanti insya-Allah saya akan beritahu pada guru kelas tentang perkara-perkara ini bagi mengerakkan kekeliruan. Biar satu saja informasi. Tak nak yang banyak-banyak ni kan jadi keliru kita dibuatnya kan. Kata pasal-pasal. Jadi tentang sesi persekolahan kalau bersemuka pun pakaian sekolah tu pun dia tak wajibkan. Yang penting pakaian yang sesuai lah. Janganlah berpassion pula nak tunjuk mentang-mentang lah dia ada baju John Belly dia nak tunjuk kat situ kan, pakai yang perempuan pakai labuci mengalahkan cikgu pula kan. Terperanjat guard dekat situ kan. Jadi pakailah yang sepatutnya. Jangan pula ada macam itu hari ada juga pakai slipper. Allahu Akbar. Sebelah lain pula tu hijau dengan merah. Pakai baju tidur. Tahulah kan. Tahulah kita ni dibenarkan pakai baju biasa tapi memadailah. Faham-fahamlah kita masuk di institusi pendidikan, biarlah pakai yang sesuai, yang kemas yang kemas tuan-tuan perempuan, tolonglah mak ayah minta kerjasama. Kesian anak tu malu dia datang sekolah pakai slipper Jepun warna hijau sebelah kanan, warna merah sebelah kiri. Nak adab kawan-kawan dia daripada pagi sampai ke cikgu terpaksalah cari keluar pergi lari tukarkan slipper kan. Tak sampai hati tengok budak kita dimalukan. Janganlah tuan-tuan malukan anak kita macam tu jadi kita sama-samalah biar anak kita tu nak tuntut ilmu tu dalam keadaan yang bersih. Sebab ilmu yang kita ni ada 2. Minta maaflah kongsi
Yang satu ilmu hitam. Ilmu hitam ni tak apa. Nak dapat ilmu hitam ni kena kotor-kotor syarat dia. Bersih-bersih tak dapat ilmu hitam. Dia kena kotor-kotor. Tu boleh. Tapi kita pergi sekolah ni nak dapatkan ilmu yang putih bersih. Jadi nak masuk ilmu yang putih bersih ni, anak-anak kita tu kenalah pakaiannya bersih, hatinya bersih, pemikirannya bersih. Jadi barulah kita boleh sampaikan. Begitu juga dengan guru-guru kan. Nak sampaikan ilmu yang bersih tu, kalau ilmu hitam ni, guru-guru dia akan masuk dalam gua, tempat gelap. Yang negatif-negatif, orang negatif. Tapi bila nak ajar tentang ilmu yang putih ni, guru-guru kenalah pakai kemas, pakai yang attitude kena positif, kena bersih-bersih. Jadi samalah anak macam tu, cikgu macam tu. Guru besar pun sama juga kan. Kena pastikan sentiasa positif. Barulah sekolah itu insya-Allah akan sama-sama bersih dan positif dan akan lahirkan anak-anak yang cemerlang. Mudah-mudahan adalah budak Kesang ni yang jadi macam Dr. Zulkifli tu kan, pengarah, ketua pengarah Kongkuang ni lah tahap situ kan, ketua pengarah Majlis Sukan Negara kan. Siapa nama tu saya lupa Datuk apa tu, Zulkifli pula tu, Sabah seorang sebelum Zulkifli, Datuk apa orang Kesan Luar tu kan. Banyak lagi Naib Chancellor Unimas pun orang Kesan Luar, orang Kesang, sekolah Kesang tu yang kita pergi Sarawak, kita dapat free sikit lah kurang dia punya tu pengangkutan. Okey, baik, dah melalut dah. Cik Hafiz masih datang FT tu, PPD. Okey. Kemudian sambung lagi pelanjutan. Okey, dah kemaruk dah ni. Okey, sambung nanti teruskan lagi. Okey, sekarang ni okey clear semua? Ada yang angkat tangan ke? Ada masalah ke? Tak ada. Clear. Clear Okey. Clear, okey, teruskan lagi. Ustazah Yati, okey, pelanjutan. Kemudian apa lagi tu? Tak banyak lagi tu, sikit lagi. Pengoperasian dan juga pengurusan sekolah. Okey, teruskan. Boleh slide lagi satu. Teruskan lagi. Enter. Okey, kehadiran itu yang saya kata tadi lah, kehadiran murid-murid 50% tu kita gelirkan. Ini modul. Ini penting. Yang ini saya nak minta kerjasama sangat, kerjasama sangat sebab kita masa jabatan datang, PPD datang pun memang mereka untuk PDPR yang lepas, untuk PDPR pula, untuk bersemuka yang lepas, model penyuraian. Jadi sekolah Kesang Tua kita dah bermesyuarat menggunakan model gabungan iaitu model 1 dan juga model 4. Untuk penyuraian murid, untuk datang tak ada masalah sangatlah. Semasa nak keluar tu saya dah bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, sekolah Kesang Tua menggunakan model 1 iaitu ruang menunggu di kawasan sekolah iaitu di kantin. Kemudian model 4 penyuraian murid dan juga pelajar secara berperingkat. Jadi tuan-tuan kena ingat tu, sekolah Kesang menggunakan model gabungan iaitu digabungkan model 1 budak menunggu dekat kantin, model 4 kita suraikan murid-murid ini secara berperingkat-peringkat. Okey. Jadi apa yang terjadi yang samalah seperti yang lepas-lepas, yang hari itulah yang kita buat pun, kita akan buka sekolah Kesang ni ada 3 pintu. Mana pintu A dekat guard tu, pintu B yang dekat traffic light, pintu C yang ada di surau. Okey, pintu C. Jadi kita minta sangat-sangatlah, saya minta jasa baik ibu bapa tolong jaga SOP ketika mengambil anak-anak tuan-puan. Jadi tuan-puan tak perlulah datang terlalu awal kemudian menunggu berpusu-pusu di depan pintu pagar itu sambil yang rapat-rapat dengan tak pakai mask. Okey. Jadi kita mohonlah selepas kali ini itu yang laporan daripada Polis Kesan Pajak, laporan daripada jabatan dan juga PPD, mereka memantau sewaktu penyuraian murid itu. Jadi kita pihak sekolah hanya mampu mengingatkan dan memohon kerjasama daripada ibu bapa. Tuan-puan kena alert lah 3 pagar tu. Pagar A dekat guard, pagar B dekat traffic light, pagar C dekat surau. Jadi sebelum kena pasti dengan anak-anak dulu. Tuan-puan nak datang ambil itu dekat pagar mana. Tak payahlah jadi hari tu bapak tunggu pagar B, anak tunggu pagar C kat surau. Lepas tu bapak dia lari pergi ke surau, anak pula dah lari pergi kantin pula.
Bapak lari kat kantin, anak bapak dia dah naik angin. Bapak naik angin, mak pun naik angin, cikgu-cikgu pun dah naik angin. Pasal anak dia asyik terlari sana, terlari sini. Dah semua dah jadi berangin kat sekolah Kesang lah gitu. Nasib baik guru besar dia tu happy go lucky kan, dah sabar dia. Sabar. Lain kali, jadi tuan-puan, janganlah kita nak huru-harakan keadaan. Kan, kita nak tu tengah panas tuan-tuan, 1.20, 1.5 ke tengah panas tu, semua orang panas. Jadi tak dapat anak tu memanglah anak pun memang nak berkongfu lah kan. Jadi settlekan dengan anak siap. Pagi-pagi tu kata, okey ayah akan ambil abang, Alung, kakak, Angah ke dekat pagar C, dekat surau. Tunggu kat sana kan. Tunggu dekat situ. Nanti cikgu-cikgu ni sewaktu nak keluar nanti guru yang akhir tu akan bagikan budak. Okey, siapa yang pagar C sebelah sini. Siapa yang pagar A, pagar B sebelah sini. Senang cikgu tu. Jadi budak yang pagar C tu dekat surau tu yang nak balik ke surau tu Kesenjaya kan. Itu arah situlah. Tu. Maknanya yang pagar B tu yang nak melintas tu yang pergi nak masuk Kesang Jaya, Kesang Rumah Awam Kesang Indah dan juga Kesang Damai dan sebagainya kan. Yang dekat pagar A tu mungkin nak tunggu mak bapak. Tunggu ayah ni bekerja, ayah balik datang lambat sikit. Dan pergi mana-mana kau duduk dekat kantin. Jadi murid tak dibenarkan pergi kat mana-mana tu SOP. Memang duduk di kantin. Tunggu mak ayah sampai. Jadi mak ayah kenalah jaga. Kita bukan nak jaga diri kita sebenarnya, kita sambil kita jaga diri kita, kita jaga kawan-kawan kita. Jaga sahabat-sahabat kita, jaga karya kita kan, supaya tak ada penularan bawak ni. Itu pun ibadah tuan-tuan supaya memberikan rahmatan lil alamin kita buat pakai mask itu, kita ambil suntik vaksin ni sebab kita nak jaga rahmatan lil alamin. Itu pun ibadah. Niat yang betul ambil vaksin pun dapat ibadah sebab kita nak orang sekeliling kita, anak-anak kita semua sihat. Sebab kita ambil vaksin. Vaksin ni bukan orang biasa-biasa benar kan dah difatwakan, dah dibincangkan, dah diterima oleh semua alim ulama. Kita ni tak boleh pandai tu, terima je lah kan. Kita terima je. Okey. Baik, seterusnya tadi okey clear tentang penyerayan ni. Penyerayan ni isu ni tu je. Minta tolong ibu bapa jaga SOP, pastikan datang tu tepat waktu cakap dengan anak kan. Kita tak tengok jadual anak tu lah. Anak tu balik pukul berapa dan bincang sekali. Okey Baik, jadi saya harap kali ini tidak lagi berlaku begitu. Mungkin sebab kelemahan diri saya sendiri sebagai pentadbir tak maklumkan awal kepada tuan-puan jadi mungkin berlaku kecelaruan gitu. Saya mohon maaf juga lah mewakili pihak sekolah. Jadi kali ini kita sama-sama lah kerjasama demi kemaslahatan umat. Kata orang yang pandai demi kemaslahatan umat, demi faedah manfaat bersama. Baik tuan-puan. Sambung lagi hati, okey. Keselamatan dan kesihatan, okey, ini murid dan guru pelitup muka dulu tak ada wajib. Sekarang ini dalam kelas mesti. Lepas ni kalau di ronda ketika dalam kelas murid tak pakai, tapi tuan-tuan yang susah hati, insya-Allah pelitup muka tu ada dibekalkan oleh pihak sekolah. Sanitasi dan juga cuma PIBG lah. Saya mohon IJK PIBG ada sini, Cikgu Nur Azmi, Ketua YDP, NYDP ada sini. Mohonlah dah boleh buat restock kita punya mask dan juga kita punya sanitasi dan minta PIBG buat surat lah kepada Adun untuk mohon sumbangan, tapi insya-Allah akan berilah Baik. Itu dia cuci tangan. Baik, seterusnya Cikgu Yati. Sikit je lagi Okey, keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Okey. Ini saringan kesihatan ni biasalah 37.5. Kalau tuan-puan tolonglah tuan-puan Kalau anak tuan-puan tu rasa betul tak sedap badan, janganlah letakkan dia kat sekolah. Tak apa, kan cikgu dia cikgu tahu dia nak buat. Bahaya tuan-puan. Cikgu-cikgu ni banyak kerja dia takut kadang dia tak perasan, dah perasan kan pukul 9. Budak dah lemah. Macam ada kes hari tu kan, ada 2-3 kes. Dah pukul 9, anak dia dah lemah. Masa tu, kelas-kelas tu dah merebak tuan-tuan. Kita dah terlambat. Jadi kalau anak kita ada tanda gejala tu, tak sihat ke apa tu, tolonglah. Jangan kita pentingkan diri kita. Tak payah dia datang sekolah cakap anak, kau rehat je lah kan. Satu hari tak sekolah, tak bodoh pun dia kat ni. InsyaAllah kan. Cikgu akan bekalkan. Okey.
Jadi seterusnya keselamatan kawasan sekolah sentiasa bersih. Okey. Lagi apa lagi tu? Pengoperasian kantin. Okey, kantin ni InsyaAllah lah kita akan pastikan ikut SOP, tidak ada render dan sebagainya, langsir larang kelas pun tak ada. Okey, lain-lain yang berkaitan ibu bapa ada lagi? Teruskan Yati. Okey, ini manual untuk pembelajaran lah. Okey, teruskan. Okey, ini untuk lebih pada guru-guru lah 50% yang hadir, 50 tak hadir tu kita bekalkan modul dan sebagainya. Okey, nota ringkas ke apa yang dia nak belajar minggu depan ke macam tu lah. Okey, seterusnya lagi. Okey, ini pun lebih kurang gitulah tentang tu nanti. Kemudian, okey, ada lagi tak yang bawah lagi? Okey, penggiliran. Ini yang giliran saya cakap tadi dah. 1, 2, okey yang ini. Baik, untuk bawah lagi satu. Ada tak? Okey, untuk ibu bapa tu jadi apa tu tak nampak tak saya dah umur macam ni tak apa nampak. Anak jagaan ada ke sekolah. Kalau boleh besarkan. Tapi benda ni nanti ada dalam video boleh tengok dalam video kelas tu nanti kita akan share dalam kelas. Tuan-tuan boleh tengoklah berulang-ulang kali. Jadi mohonlah kerjasama tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang perlu dilakukan, lakukanlah. Okey, itu perkara asas sebenarnya. Okey, terus next apa Yati? Boleh tuan-tuan next ni lah, benda tu asas. Boleh mas, boleh mas. Kita pun memang dah buat pun benda ni. Kemudian KPM Komite melakukan yang terbaik. Okey, ni menteri kanan kita beritahu. Okey, ini murid berkeperluan khas. Okey, ada sini mak bapak yang berkeperluan khas tak? Ada. Yang ini kalau ada boleh raise hand. Okey, tak ada. Okey, tak ada. Baik, keperluan khas terus. Bawah tu yang penting. Kita ambil yang penting ni lah untuk keperluan khas ni. Okey, ini sama. Dia akan masuk 4 bulan 10. Okey, ini yang penting untuk murid-murid berkeperluan khas, ibu bapa yang berkeperluan khas, pastikan ambil borang dekat sekolah tu dibekalkan borang MBK dengan borang pengesahan kesihatan tu jadi ini mak bapak yang pendidikan khas dia memang tahulah. Jadi semasa ini dia akan disambut, ini cikgu lah disambut oleh PPM, pembantu pengurusan murid dan sebagainya semasa sesi persekolahan. Kemudian okey, yang penglihatan kita dah siapkan tempat dan kita akan simen lagi untuk yang dekat situ untuk mudahkan lagi urusan pengurusan murid PPKI ni, murid istimewa ni. Jadi perkhidmatan sokongan pendidikan, kalau ada apa-apa tuan-tuan boleh hubungi inilah pusat ke ni. Kalau anak-anak yang istimewa ni ada apa masalah boleh hubungi dengan cikgu ni cikgu ni dia tahu, Cikgu Mimi Zanaria penyelaras PPKI. Dia tahu, ambil nombor telefon Cikgu Mimi, boleh juga hubungi mereka yang dekat sini di jabatan, di PPN, di jabatan, di PPD dan sebagainya. Baik, jadi murid-murid berkeperluan khas yang PDPR yang sakit, ada surat doktor. Okey, baik, saya jawab tu sekejap. Ada CAC sebelah tu ada yang tanya tadi tu, saya perasan sekejap. Tentang CAC ni saya dah tanya Tuan Haji Khairuddin Ketua Pengarah Kanan Jabatan Pelajaran Negeri Melaka, Pendidikan Negeri Melaka. Anak dia pun kebetulan sekolah Kesang. Jadi saya tanya dia macam mana ni CAC. Hari tu saya dah hantar surat pada PPD, pada Adun, pada surat pada ni juga, pada jabatan PPD tu dia akan panjang pada jabatan. Jadi dia kata tak ada masalah tak ada masalah. Yang penting dia kata masa penyuraian tu tolong penyuraian ibu bapa tolong jaga SOP, sebab dekat sekolah memang kita akan jaga SOP. Kalau tuan-tuan anak tuan-tuan berada dalam kawasan sekolah, sekolah telah diisytiharkan sebagai zon selamat. Okey. Jadi insya-Allah setakat ni wakil dari JPN Tuan Haji Khairuddin bagi tahu tak ada apa isu, boleh jalan terus sekolah ikut. Yang penting jagalah SOP dan minta ibu bapa janganlah ada pula yang lepak-lepak dekat sebelum datang sekarang lepak-lepak isap rokok kan, kena sebatan dua dekat CAC tu kan, kat luar CAC tu datang pula ambil anak pula. Harap jagalah kat situ agak-agak ni lah, faham-faham lah kita menjaga keselamatan bersama ibadah dapat pahala dengan niat ibadah supaya kita selamat
orang sekeliling kita selamat, itu juga merupakan ibadah. Ibadah ni luas tuan-tuan, luas tuan-tuan. Kita tak tahu ibadah mana yang Tuhan pandang. Mana tahu sebab ini saja, jaga keselamatan umat saja Allah pandang itulah ibadah kita yang paling tinggi, yang menyebabkan kita masuk syurga. Sebab ikhlas kita tu memang betul-betul ikhlas. Yang sedekah dia tak ikhlas sebab nak orang nampak. Yang buat baik ni tak apa ikhlas. Tapi yang ini kak, kita jaga ambil vaksin kita ni sebab ibadah. Itu yang Tuhan pandang. Mana dah tahu itu pula ibadah yang sebab kita ditarik ke syurga. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah pula. Okey. Ada lagi tak apa-apa pertanyaan? Saya tak apa nampak tadi. Okey tuan-puan, saya rasa setakat itu saja untuk taklimat pada ibu bapa tentang pengoperasian sekolah, sebab lepas ni saya akan bertaklimat pula dengan guru-guru dengan lebih panjang lagi lah. Jadi guru-guru diminta tunggu sebentar. Okey, jangan tu dulu sebab guru-guru kita ada mesyuarat lain dulu. Mesyuaratlah taklimat tentang operasi ini. Banyak kita nak buat ada 164 slide untuk cikgu. Don't worry cikgu. Banyak kita. Baik, ada tuan-tuan nak tanya? Tak apa. Tak ada. Okey, terima kasih. Okey, salam. Ya. Untuk dari segi pakaian sekolah, macam mananya dia decide tak? Sebelum ni PPM seperti yang saya kata tadi, pakaian tak semestinya pakaian seragam sekolah. Boleh pakaian tapi sesuailah. Janganlah macam hari tu datang pakai baju tidur, kasut, selipar Jepun hijau sebelah kanan, selipar merah Jepun sebelah kiri. Kesian anak tu. Agak-agak lah tuan. Jangan lepaskan diri kita, kesian anak tu. Okey. Pakai pakaian biasa boleh, tak ada masalah. Yang penting yang sesuai. Jangan terlampau over, jangan terlampau ni sangat. Okey. Boleh tuan-tuan? Boleh macam tu? Puan Mas? Boleh? Maksudnya tak wajib lah untuk beli baju sekolah tu ke macam mana cikgu? Tak wajib lah. Setakat ni pakai mana yang ada saja. Okey cikgu, terima kasih. Baik, insya-Allah. Nanti pun kita pun akan cubalah. Saya tengah fikir ni nak wujudkan satu tempat mana ibu bapa yang ada baju baik-baik, baju uniform yang baik-baik tu, jangan buang anak masuk darjah 6, masuk pergi sekolah menengah tu kan. Mungkin ada yang baik yang pindah sekolah tu, yang baik-baik tu nanti kita bagi kat sekolah. Jadi ibu bapa tu tak ada nak beli. Datang kat sekolah, ambil baju-baju yang baik-baik tu kan. Kita gunakan balik. Sebenarnya kalau kita kerjasama ni, insya-Allah tak ada lah datang anak yang sebelah koyak, yang gabak kan. InsyaAllah kalau kita kerjasama, ada tabung prihatin SKKT tu, insya-Allah kita sama-sama mudah ya anak-anak kita ni. Baik, ada lagi tuan-tuan puan-puan? Saudari, kalau tak ada saya nak jumpa cikgu saya ni, dah rindu dengan cikgu ni. Banyak kerja dia cikgu ni, kesian dia cikgu. Baru seminggu rehat kan, lepas ni aku Allahu Akbar, subhanallah. Ada tuan-tuan, tak ada Assalamualaikum cikgu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puan Dina Mahzan. Saya nak tanya kalau misal maksud perlanjutan sesi persekolahan 2021 tu maksudnya silibus diorang tu masih tahun yang sebelumnya, itu maksudnya? Ya betul. Itu nanti selepas nantilah kita akan ada pentadsiran akhir tahun, kita akan buat juga nanti. Tapi apa pun nanti kita akan tunggu daripada PPD. Tentang pendidikan murid tu jangan susah hati. Saya pun tak boleh nak cakap secara khusus benda tu sebab nanti akan ada penataran bila berlaku benda tu nantilah. Kita sabar, jangan takut tuan-tuan, insya-Allah. Yang pastinya PPD, jabatan dan sekolah nakkan anak tuan perempuan selamat dan juga menjadilah murid tu insya-Allah berkualiti sekolah kita. Terima kasih. Ada lagi? Boleh macam tu jawapan Puan Nina? Boleh Halal Boleh tuan. Boleh. Halal layan je lah Okey, masihlah. Okey. Boleh. Allah, subhanallah. Okey. Ada lagi tak? Allah, seronok jumpa tuan-tuan ni. Sebenarnya saya banyak nak share kalau bersemuka ni kan. Mesyuarat Agung tak siap lagi ni. Allahu Akbar. Bulan 10 akhir ni 30. Nak buat satu hari ke satu hari tunda Mesyuarat Agung. Banyak saya nak share sebab saya nak sangat tuan-tuan tolong saya ni sebab kalau kesan ni Sekolah Anugerah Harapan Negara tuan tahun 2003. Bercalang-calang budak-budak kita ni. Tuan-tuan bercalang-calang. InsyaAllah kalau betul cara kita garap sama-sama cikgu, ibu bapa, anak-anak kita, sekolah kita ni bagus sebenarnya. Mudah-mudahan Allah mudahkanlah. Kita doa je lah Allah mudahkan. Baik, ada lagi tuan-puan? Cikgu pun bagus. Ya. Tu. Ya, halo pula. Telefon.
Halu kata. Apa tu Nur Azhar? Ya Puan Azhar ada lagi? Kali okey Kali. Moral okey Steady Kali. Thank you. Every time punch time. Good I love you Kali. Okey, ada lagi? Terima kasih cikgu. Alright, you are welcome boy. Okey, lagi ada? Perempuan kalau tak ada saya rasa setakat itu dulu untuk Halo, Assalamualaikum cikgu. ada ni aktiviti ni. Hari ni. Halo, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Siapa ni? Zain Osman. Okey. Saya Ini nak uncle kita. Okey, uncle. Okey, cikgu saya nak tanya sikit cikgu tentang Baik, tuan. pemulanya buka sekolah ni 4 bulan 10. Ya, betul Dan tuan. saya pun juga berharapkan agar semua kesihatan pelajar dan guru-guru warga sekolah sekata ni berada dalam keadaan baik lah. Okey, Tak tuan. memandangkan sekolah kita ni sekata ni bersebelahan dengan CSC, pusat CSC kita ni. Ya, betul Jadi, tuan. Saya dah adakah beritahu cikgu ataupun ustaz ada berbincang dengan pihak Jabatan Pendidikan atau PD ke? Bagaimana kaedah-kaedah ataupun ciri-ciri keselamatan yang kita boleh ambil? Sebab apa memandangkan para pelajar ni yang masuk pun anak-anak kita kecil-kecil lagi, tak tahu apa semuanya. Betul tuan. Jadi saya mana tu sebab apa saya pun ada ibu bapa yang bercakap ada rasa kerisauan lah dekat situ tentang pusat CSC yang bersebelahan dengan Bukan sikit tuan, banyak kerisauan. Bukan sikit kerisauan ni, betul, banyak ni. itu saya minta lah yang sebaik cikgu lah yang juga posisi PMG dapat memikirkan lah cara yang terbaik lah kita dapat menangani masalah ni daripada penularan yang lebih teruk pada pelajar-pelajar kita nanti. Sekian, terima kasih cikgu. Terima kasih Cik Zain Okey, YDP PABJ ada Cikgu Nur Azmi ada ke? Tuan Nur Azmi? Tuan Nur Azmi ke? Cikgu Sulaiman ada sini ke? Okey tuan saya maknanya tadi kita saya pun dah berhubung dengan pihak jabatan iaitu Tuan Khairuddin Tuan Haji Khairuddin, kebetulan anak dia pun ada sekolah Kesang. Jadi dia kata sekolah boleh jalan, boleh buka, cuma jaga SOP lah, kita akan jagalah yang terbaik. Cuma dia tekankan kepada penyuraian tu, minta lah jasa sama-sama guru, ibu bapa dan tu masa murid balik sekolah tu jangan terlampau bersesak-sesak dekat depan pintu pagar sekolah tu, dan arrange lah anak tuan puan ikut masa bincang awal-awal dulu mana nak tunggu dan sebagainya. Baik, ada lagi? 345 orang lagi. 345, siapa tu? Puan Nurhana? Oh tak cikgu, saya baru balik vaksin. Oh, balik vaksin. Oh, ni dia impak dia vaksin Alhamdulillah dah habis tu. Sekolah menengah punya. Oh, sekolah menengah. Yelah, tadi saya pun bawa anak saya kat tadi. Alhamdulillah selesai je kan. Okey, terima kasih Puan Nurhana. Puan Nurhana Ada lagi? Tak ada Saya tak sabar ni cikgu saya ni. Banyak kerja dah buat ni. Balik cikgu petang ni kan cikgu ni kan. Pukul 7 ni kan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam ya tuan. Puan Nurmala Osman. Okey, saya nak tanya. Confirm kau atau tidak yang 18 bulan 10 tu mengikut penggiliran ni, maknanya ibu bapa menunggu jawapan daripada cikgu masing-masing ke apa? Kelas anak masing-masing. Kita dah umumkan untuk pasal 2 ni, Melaka pasal 2, Kesang pasal 2 tak ada. Yang ada bersemuka hanya murid PPKI, murid berkeperluan khas sahaja. Prasekolah sampai tahun 6 berada di rumah. Pasal 2. Bila pasal 3 nanti, barulah 17 Oktober nanti prasekolah akan masuk. Dan juga murid pendidikan khas. Boleh faham kalau diisytiharkan bubble travel tadi tu, travel bubble tu, Melaka masuk pasal 4, masih juga 4 bulan 10 PPKI dan juga prasekolah. Kemudian 17 tu nanti masuknya tahap 1. Tengok yang jadual yang saya bagi tadi tu lah. Berdasarkan situ Boleh macam tu, Puan Nurmala Boleh Puan Nurmala, boleh ke? Okey, terima kasih. Boleh Alhamdulillah. Okey Ada lagi tuan-puan? Ada lagi my friend? Cikgu nanti dulu kita banyak nak tanya, cikgu nak tanya ke? Nak tanya tu, sabar dulu. Baik, dah tak ada Kalau tak ada, Alhamdulillah saya serahkan kepada Tuan Faizal. Ada lagi? Muhammad Najmi. Tuan? Tak ada bukan tersasul. Okey. Kalau tak ada, saya ucapkan jutaan terima kasih. Semua saya minta satulah kerjasama pada tuan-puan, bantulah saja Saya tak boleh buat apa-apa tuan-tuan, guru-guru saya pun tak boleh buat apa-apa sebab umpama tangan lah kita ada 5 kan, ada 5 jari. Saya ni 1 jari aja. Dia fikir saya 1 jari ni kan. Kalau 1 ni nak jolok je hidung ni dah lepas. Mau duduk tak lepas, tak makan kan. Jadi kena ada 5
lima ni barulah boleh masuk nasi tu dengan betul, dengan tepat, dengan kenyang dan memberi manfaat pada tubuh badan saya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kalau ada salah silap saya dalam saya memberikan penjelasan ini, saya mohon maaf. Saya ni manusia biasa, memang banyak kesilapan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada mak bapak yang sudi hadir 118 orang, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dapatlah mak bapak yang hadir ini bagi maklum sebar luaskan pula kepada ibu bapa yang lain. Kata dengan dia jangan percaya WhatsApp dan sebagainya tu, percaya yang saya bagi itulah, yang untuk sekolah ni lah, yang lain tu terpulang lah kan. Yang untuk sekolah ni pakai yang itu je lah yang kita share dalam grup kelas. Sekian, saya serahkan kepada pengurusi majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, alhamdulillah, terima kasih pada Tuan Guru Besar. Jadi dengan ini